Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada saat dan ketika ni kita akan cuba buat satu perkongsian lah. Jadi sebelum kita nak mula perkongsian kita ataupun tazkirah pendek kita, jadi kita tunggu dululah seminit dua. Jadi kita bagi ruang dan waktu pada sahabat-sahabat kita mungkin ada di luar sana untuk sama-sama nak join. Jadi kita bagi waktu dan ruang seketika, no? InsyaAllah dalam beberapa minit lagi kita akan mula kita punya tazkirah pendek ataupun perkongsian. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang join live Facebook Zakat Pulau Pinang, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang tengok ni untuk sama-sama kita like page Zakat Pulau Pinang untuk kita tahu bagaimana perjalanan aktiviti-aktiviti Zakat Pulau Pinang, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak tahu cara nak mohon zakat. Jadi di page Zakat Pulau Pinang semua maklumat tu ada, jadi tuan-tuan puan-puan boleh like, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak tahu macam mana nak bayar zakat di Zakat Pulau Pinang pun dekat Zakat Pulau Pinang punya Facebook ada semua maklumat tu. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan untuk tekan button like, dan saya mohon kepada tuan-tuan untuk sama-sama share live Facebook Zakat Pulau Pinang ni bagi semua rakyat khususnya di negeri Pulau Pinang dapat sama-sama join ikut serta, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru join, insya-Allah kita akan mula tazkirah ringkas kita pada pagi yang barakah ni, hari Jumaat, dalam beberapa minit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang tak like lagi page Zakat Pulau Pinang boleh like dan share lah video ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita getarkan bibir mulut kita dengan kalimat hamdalah, yakni alhamdulillah, kerana dengan kesempatan, keizinan yang Allah bagi kepada kita, maka alhamdulillah pada ruang lingkup ini, pada saat ini, pada waktu ini, kita sama-sama dapat berlive di Zakat Pulau Pinang punya Facebook. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya nak berkongsi satu perkongsian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun jadikan kita sebagai seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun memilih kita untuk diciptakan sebagai seorang manusia. Di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan haiwan ataupun binatang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tidak memilih kita untuk dijadikan binatang. Yang mana kalau kita tengok binatang ni mempunyai otak tapi tidak mempunyai akal. Yang mana dia tidak tahu untuk fikir, untuk buat satu benda yang mana baik, yang mana buruk. Allah tidak ciptakan kita sebagai seekor binatang. Tapi Allah memilih kita, dijadikan kita sebagai seorang manusia. Di atas muka bumi Allah ni ada juga yang dipanggil sebagai makhluk Allah pokok dan tumbuhan. Tapi di sini saya tekankan,
Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan kita, tak pilih kita jadi pokok dan tumbuhan. Jika kita tengok pokok dan tumbuhan ni, kitaran hidup dia macam biasa. Kitaran hidup dia akan tumbuh, kemudian dia akan mati. Begitulah kitaran hidup dia. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan kita tumbuhan. Allah tak jadikan kita binatang. Allah muliakan kita, Allah jadikan kita seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kata Allah, inna khalaqnal insana min nutfah. Kata Allah, inna khalaqnal insan, aku ciptakan al-insan. Ia ini manusia min nutfah, daripada setitis air mani. Tuan-tuan dan puan-puan, setitis air mani yang berada dalam rahim ibu kita, lama kelamaan, hari demi hari, dia akan jadi segumpal darah. Daripada segumpal darah, waktu demi waktu yang berlalu, dia jadi pula yang dipanggil sebagai segumpal ataupun seketul daging. Kemudian hari demi hari yang berlalu, masa demi masa yang berlalu, detik demi detik yang berlalu, daripada segumpal daging ni, seketul daging ni, dalam dia naik pula tulang demulang. Kemudian dia jadi fizikal manusia yang ini baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh masuk ke dalam jasad kita yang berada di alam rahim. Maka kita hidup dalam perut mak kita. Maka kita hidup di alam rahim, alam kandungan selama lebih kurang dalam 9 bulan 10 hari. Sidang penonton yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan, kemudian apabila sampai masa, apabila terbitnya waktu, Allah Subhanahu Wa Taala tolak kita keluar daripada alam rahim ni, tolak keluar, masuk mai alam syahadah ataupun alam dunia ni. Bila masuk di alam dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan kita pelbagai zaman. Yang mana kita awali zaman kanak-kanak dulu. Kemudian masuk pula zaman remaja. Kemudian masuk pula zaman dewasa. Sampailah lah ni Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita hidup sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah Jalla wa'ala. Sidang penonton yang dimuliakan, ada orang Allah matikan dia pada zaman ataupun di alam kandungan. Maka dia tak dapat hidup seperti mana kita hidup. Ada orang Allah biar dia hidup dalam perut kandungan. Ada orang Allah biar dia hidup di alam rahim. Bila Allah keluarkan dia mai ke alam syahadah ni, bawa keluar mai, Allah matikan dia. Maka dia tak dapat rasa macam kita rasa seperti mana hidup sebagai seorang manusia. Ada orang di luar sana, Allah matikan dia pada zaman bayi, Allah matikan dia pada zaman kanak-kanak, Allah matikan dia pada zaman remaja. Tapi semua tu Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih kita. Yang Allah pilih kita menjadi seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dimuliakan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, bila kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, hadiahkan pada kita agama Islam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dia jadi satu persoalan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita jadi seorang manusia, Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu Wa Taala letak kita di atas muka bumi Allah. Kemudian Allah campak dan Allah anugerah dan Allah hadiah kepada kita Islam sebagai agama yang tinggi. Persoalan dia, apa yang kita cari di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain dan tidak bukan yang kita cari di atas muka bumi sebagai seorang Islam, sebagai seorang manusia, adalah ketenangan dan kebahagiaan. Sidang penonton yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang di luar sana yang salah anggap apa itu ketenangan dan kebahagiaan. Berapa ramai orang di luar sana yang mana mereka menganggap yang tanggapan mereka itu salah kepada ketenangan dan kebahagiaan. Ramai orang di luar sana yang menganggap, yang berfikir
ataupun yang mengatakan bahawasanya nak tenang, nak bahagia, kena ada duit dan harta benda. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, mungkin boleh jadi kebahagiaan ini boleh jadi dengan duit dan harta benda. Tapi harta benda ini dan duit ini bukan segala-galanya untuk ketenangan dan kebahagiaan. Dalilnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ada orang di luar sana yang mana dia tidur dalam katil yang cukup empuk. Ada orang di luar sana, dia tidur di atas katil yang sangat lembut. Ada orang di luar sana, dia tidur dalam keadaan katil yang cukup mahal. Tapi orang ini belum tentu nyenyak tidurnya. Kadang-kadang nak dibanding dengan orang yang kadang-kadang tidur di atas tikar getah, tidur di atas simen semata-mata. Orang ini lebih nyenyak tidurnya berbanding orang yang tidur di atas katil yang mewah. Ada orang di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana di hadapan dia, di depan dia ada makanan yang mewah-mewah. Ada ketam, ada lobster, ada ayam, kemudian dimasak oleh chef. Makanan yang cukup mewah. Tapi orang yang makan ini belum tentu lagi tekaknya sedap menjamah makanan yang mahal ini. Perutnya kenyang menjamah makanan yang mahal ini. Kadang-kadang nak dibandingkan dengan orang yang makan 1-2 lauk. Kadang-kadang dengan ikan kering, kadang-kadang dengan telur. Kadang-kadang orang ini lebih sedap tekaknya memakan dan lebih kenyang perutnya memakan makanan yang tak seberapa ni. Ada orang di luar sana mempunyai rumah yang sangat besar. Dalam rumah tu ada aircon. Dalam rumah tu ada TV yang cukup besar. Dalam rumah tu ada pelbagai kemudahan yang mewah. Tapi orang yang di dalam rumah tu belum tentu lagi akan rasa gembira. Kadang-kadang nak dibandingkan dengan orang yang kadang-kadang menyewa duduk dalam rumah yang kecil, tidak ada aircon, tidak ada TV. Tapi orang yang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan ni lebih gembira berbanding dengan orang kaya ni. Ni nak bawa maksud apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya harta, kekayaan boleh menjadi penyumbang kepada ketenangan dan kebahagiaan. Tapi harta, benda, kewangan ni bukan segala-galanya untuk ketenangan dan kebahagiaan. Sidang penonton yang dimuliakan, macam mana kita nak dapat ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita ni? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat ketenangan, nak dapat kebahagiaan, tak ada cara lain melainkan dia kena kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam tidak pernah meletakkan perantaraan antara Allah dan hamba-Nya. Islam tidak pernah meletak perantaraan antara Tuhan dengan hamba-Nya. Jika seseorang ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah, bila-bila masa, siapa dia, apa pangkat dia, apa keturunan dia, bagaimana kemewahan dia, bagaimana kemiskinan dia, apa warna kulit dia, bila dia start nak mula kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kembali bertaubat kepada Allah, maka tidak pernah ada halangan. Dia boleh terus bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu kepada hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka. Satu orang ni dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia pergi dekat orang, dia kata nak bertaubat, orang tu kata, hang ni memang tak boleh nak taubat dah. Dosa hang cukup banyak. Hang memang neraka tempat hang. Dia pergi pula dekat kawan ni, dia satu orang penzina yang nak bertaubat, perogon yang nak bertaubat, perompak yang nak bertaubat, pelaku dosa besar yang nak bertaubat. Bila dia pergi dekat orang kata, hang memang tak boleh taubat dah, tempat hang neraka. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pesanan dalam surah Az-Zumar. Allah kata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah."
wahai hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan pernah kecewa dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dimuliakan, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita perbaiki diri kita, kemudian kita sama-sama untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita mulakan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lazimi kehidupan harian kita dengan satu zikir yang dipanggil istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja menghapuskan dosa kita, akan tetapi sesiapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada dia satu benda yang cukup hebat. Dikisahkan oleh Al-Imam Basri rahimahullahu taala, Imam Hasanul Basri satu hari ada orang mai dekat dia. Bila orang tu mai kat dia, orang tu kata dekat dia, wahai Imam, aku ada soalan nak tanya. Jawab Imam Hasanul Basri, nak tanya apa tanya? Kata dia, wahai Imam, aku ni ada satu penyakit. Penyakit aku ni daripada kecil sampai lah tak sembuh-sembuh. Pi rawat macam-macam dah. Pi telan macam-macam dah. Jamu pun semua dah makan, apa pun semua dah makan. Dah habis retiak orang Penang kata. Bila dah buat semua tu, semua tak menjadi. Daripada kecil sampai lah ni, wahai Imam, aku ni satu sakitku tak ada sembuh. Macam mana nak buat? Jawab Imam Hasanul Basri, hang balik kepada rumah hang, kemudian hang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesembuhan kepada. Kemudian hari yang kedua, mai pula satu orang mengadu kepada Imam Hasanul Basri, wahai Imam, aku ni dah kahwin lama dah. Macam-macam cara dah buat, macam-macam kaedah dah buat, macam-macam dah buat. Tapi sampai lah ni, seorang anak pun Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada keluarga aku. Wahai Imam, macam mana aku nak buat? Nak buldih seorang anak pun jadilah. Kemudian apabila ditanyakan soalan ini kepada Al-Imam Hasanul Basri, jawab Imam Hasanul Basri apa? Baliklah hang ke rumah hang. Tapi hang kena ingat, selalu kena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hang anak. Satu orang mai pula tanya, hari yang ketiga, wahai Imam, aku ni ada masalah, meniaga tak laku. Macam mana nak buat? Jawab Imam Hasanul Basri, kalau hang nak laku perniagaan hang, nak jadi orang kaya, balik istighfar kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, di sini ada 3 orang pemuda mai datang jumpa kepada Imam Hasanul Basri, mai tanya 3 soalan yang berbeza kepada Imam Hasanul Basri, tapi satu jawapan Imam Hasanul Basri, yang ini balik beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apabila dalam satu tempoh yang lama datang 3 orang pemuda ni bagi tahu, wahai Imam, aku dah sembuh daripada sakit aku sebab istighfar. Mai lagi satu orang pemuda bagi tahu, wahai Imam, aku dah boleh seorang anak sebabkan istighfar kepada Allah. Ada satu orang lagi mai bagi tahu kepada Al-Imam Hasanul Basri, aku dah jadi orang kaya, perniagaan aku maju. Disebabkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Disebabkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian tuan-tuan, marilah sama-sama kita perbaiki diri kita. Kalau kita pasal kita dosa banyak, dosa kita menggunung, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak permohonan maaf daripada seorang hamba. Islam adalah satu agama yang membuka luas pintu taubat daripada hambanya kepada hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, oleh demikian, mari sama-sama kita mencari ketenangan dunia, ketenangan dan kebahagiaan kehidupan dengan kita mula kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita, kemudian menghadiahkan kita syurga yang menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia tempat peninggalan, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live Facebook Zakat Pulau Pinang, itu sajalah tazkirah ringkas saya.
Jadi saya mohon kepada tuan-tuan yang sedang menonton untuk sama-sama klik butang like di Facebook Zakat Pulau Pinang. Saya ulang semula, sebab di Facebook Zakat Pulau Pinang ni adalah satu Facebook yang sangat aktif menyiarkan ataupun mempost semua aktiviti-aktiviti Zakat Pulau Pinang. Apa Zakat Pulau Pinang buat terhadap asnaf. Kemudian tuan-tuan boleh tahu macam mana nak bayar zakat di Pulau Pinang. Kemudian tuan-tuan boleh tahu macam mana nak mohon zakat nak memohon zakat di Zakat Pulau Pinang. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan untuk sama-sama share video ni dan kemudian sama-sama klik butang like. Saya mohon kepada tuan-tuan mudah-mudahan semua masyarakat Muslim di negeri Pulau Pinang ni dapat tahu perkembangan Zakat Pulau Pinang. Oleh demikian, saya menyeru juga di sini untuk sama-sama mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar tidak lupa bayar zakat fitrah di Zakat Pulau Pinang dan juga amil-amil yang telah dilantik oleh Zakat Pulau Pinang. Dan di kesempatan ni, lagi nak ambil keberkatan bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kita sama-sama membayar zakat harta kita, zakat KWSP kita, zakat pendapatan kita, zakat duit simpan kita, zakat padi kita baru mesin, jangan lupa bayar zakat. Lagi apa lagi? Zakat saham kita gaji kita berkeluar zakat. Mudah-mudahan keberkatan dan ketenangan menambah dalam kehidupan kita sebab daripada kita membuat segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian tuan-tuan, semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tuan-tuan bayar zakat di Pulau Pinang.